Baik, masa untuk demonstrasi dapatkan ilmu yang lebih mendalam, kita akan berbincang secara ekstensif yang mungkin untuk topik sawan ini. Yep. Untuk apa ni Cik Anin? Saya rasa saya macam mungkin nak standby sebab saya takut mungkin kalau ada yang terkena sawan saya dengar boleh masukkan sudu. Betul ke? Nanti sudu tu balik ke kan? Baik, kita nak secara Betul ke faktualnya, tidak secara perubatan apa yang perlu, kita nak bersama dengan Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, pakar perubatan kecemasan untuk memandu kita untuk hari ini mengendalikan bagaimana pesakit ataupun mereka Betul. yang terkena sawan. Kadang-kadang boleh berlaku bila mana? Tengah kita bersembang, tengah rancak bersembang, tengah solat kan, macam-macam saja boleh berlaku. Betul. Kita nak menjemput seorang mangsa. Ini dia wakil daripada MHI. Okey, hari ini kita ada seorang mangsa. Doktor, pastinya doktor nak kongsikan apa sebenarnya tindakan yang terbaik kita sebagai individu yang untuk membantu keadaan ini terkawal. Silakan doktor. Terima kasih Hanin, terima kasih Fitri. Minta mohon mangsa ambil posisi kerana yang pertama sekali, katakanlah kita ada kecemasan macam ni. Ini apa yang kita nak kongsikan adalah kita panggil pertolongan cemas. Yang sebenarnya pertolongan cemas ni ramai orang, seramai mungkin kena tahu. Pertama sekali, apabila kita hadapi apa-apa sahaja keadaan kecemasan, kita kena pastikan tiada bahaya. Danger tu tak ada. So jadi, katakanlah kalau mangsa ni kita nampak terlampau dekat dengan benda-benda yang bahaya, dinding contohnya, yang boleh tajam ke, kita gerakkan dia. Jadi kita kena keluarkan mangsa tu daripada termasuk dalam poket kan, mungkin ada apa-apa. Belum lagi, tetapi cuma daripada kawasan dulu. Jadi kita terpaksa minta Fitri untuk bantu saya. Saya tak bertauliah ni nak cuba bantu. Kita akan go through. Pertama sekali, saya rasa saya kena buka kasut, minta maaf ada sokin tak apa. Pertama sekali kita dah nampak kawasan ni dah tiada bahaya. Kita nak tahu dia ni sedar ke tidak. Biasanya dia akan dalam keadaan sawan. Kesedaran atau tidak sawan. Kita tengok jam. Timekan pukul berapa, sebab ini penting kemudian nanti record untuk kita. Maknanya pukul berapa dia, kita nak tahu berapa lama dia sawan ni lah. Kalau dia ada collar yang ketat ataupun ada tie, longgarkan leher. Ini kita nak bantu dia pernafasan, airway dia. Kerana dalam masalah kecemasan, yang paling utama adalah pernafasan ni. Kalau kita ada cushion ataupun mantel, kita support leher dia. Tetapi tak perlulah. Yang kedua, dia tengah bergerak, jangan kita tekan. Kita nampak dia tengah bergerak kan. Maknanya tak perlu kawal, tak perlu macam pegang dia. Kita kawal tapi jangan tekan. Maksudnya kita nampak dia bergerak, dia macam tengah sawan, seizures, kita tekan, tindih dia. Kita takut dia mengganggu pernafasan. Contohlah, mungkin boleh ke kita nak minta untuk bergerak sikit supaya kita faham. Menggelupuk ekstra sikit, menggelupuknya boleh. Kita maaf saya, ini bayar pun RM50. Buat sikit gerak. Gerak sikit, maknanya mungkin akan lebih ekstrim lah daripada pergerakan ni kan. Tetapi yang kita boleh pegang macam mana? Jadi yang penting sekali, dia mungkin tangan dia macam ni kan. Kita kena jauhkan daripada benda yang bahaya. Tajam. Tetapi kita jangan tekan sebab dia bergerak kan. Jadi jangan kita tekan sebab takut dia bergerak. Kerana kita kena berikan dia ruang supaya pernafasan tidak terganggu. Macam tadi dia balik kepada airway dengan breathing. Kalau 4-5 orang kena seorang je lah supaya tidak ada kerumunan. Jadi pertama sekali kalau dia di kawasan publik atau kawasan tumpuan, minta kosongkan pertama kosongkan bagi ruang. Saya rasa kita sendiri pun kena firm pada ketika itu kan, untuk pastikan kita tahu dan kita mengawal keadaan tu supaya tidak ramai-ramai berpusu-pusu. Dan dalam keadaan macam tu kita kena pastikan kadang-kadang akan ada orang yang mengambil gambar, mengambil video. Jadi kita kena pasti, sebab apa, ini melibatkan kehormatan mangsa lah. Bila tadi Anim cerita pasal sudu ni, akan ada orang yang doktor, sudu ada nak masukkan ke dalam mulut. Takut kancing gigi sebenarnya. Takut tergigit lidah kan, tetapi jangan. Ini yang akan mengakibatkan saya tak masukkanlah jangan takut. Kalau kita masukkan ini kita takut mengganggu dia punya pernafasan lagi. Blocking kan. Kalau kita dapat bayangkan, dia sebenarnya menyekat pernafasan dan juga kita takut luka dalam mulut dia. Jadi sudu jadi jangan kita risau, ataupun tak ada sudu kita letak jari. Itu pun bahaya. So biarkan saja. Kita bagi balik sudu ni. Kita dah longgarkan leher, katakan dia masih bergerak
bergerak ataupun dia dah kita panggil separa sedar, macam mana keadaan dia kita nak biarkan dia rehat atau baring kan? Kerana kalau dia terlentang macam ni, kita takut kemungkinan dia akan ada muntah ataupun ada air liur yang akan tersekat. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba untuk mengiringkan dia ke tepi. Di sini saya lalu belakang Fitri ya. Di sini yang kita nak kata macam mana kita nak mengiringkan dia ke tepi. Pertama sekali kita kena alihkan kaki macam ni. Silangkan dia. Ini recovery position. Ini recovery position. Dan kita letakkan tangan ni di atas. Dan kalau macam ni sekarang ni sepatutnya kita duduk di sebelah sana lah. Kan? Kita akan biarkan dia bergolek ke tepi supaya kalau dia muntah air lagi atau dia akan keluar. Leher ni macam ni, dia akan keluar ke sana. Jadi kita tak nak dia kepala perlu support. Kepala tak apa sebab sepatutnya tangan ni tadi sebab mangsa ni dia macam bergerak sikit kan. Tangan ni akan disupport kepala tu. Tetapi yang kita tak nak, kalau dia baring terlentang macam ni, kita takut apa-apa sahaja dia akan tertelan balik. Jadi dengan keadaan macam ni Anim juga, kita tak boleh bagi dia makan, bagi dia minum walaupun kita nampak sampailah dia betul-betul sedar. Ini adalah kondisi jika dia conscious ataupun unconscious. Unconscious. Maknanya kalau dia tak sedar, kita boleh lakukan ni. Bila yang perlunya mungkin CPR ataupun bantuan-bantuan lain. Apa yang kita buatkan tadi ni, kita panggil recovery position apabila orang tu tidak sedar tetapi masih bernafas. Maknanya kita check breathing dia masih lagi bernafas, kita boleh buat macam tadi. Sebab apa? Takut dia muntah. Tetapi kalau dia sedar dan dia okey, kita boleh dudukkan lah. Tak ada masalah. Cuma bila kita nak lakukan CPR adalah apabila dia tidak sedar dan tidak bernafas. Apabila dia tak sedar dan tidak bernafas, masa tu kita boleh lakukan CPR. Antara itulah kadang-kadang hanya keluar muntah air liur. Kalau sampai tahap ada bleeding macam mana? Bleeding tu mungkin daripada tergigit daripada dia punya lidah ataupun dia punya dalaman mulut. Jangan kita risaukan bleeding tu atau pendarahan tu asalkan pernafasan dia tidak terganggu. Tak terganggu. Ada kondisi pengalaman daripada masa dalam pesawat, dia berlaku serentak sawan dan choking. Jadi ada perkara yang tersekat di bahagian dalam lah, makan dan sebagainya. Yang mana harus kita selesaikan dahulu, doktor? Di dalam kecemasan dia kita punya priority danger lah, danger. Lepas tu kita ada ABC, airway and breathing. Sentiasa kita pastikan saluran pernafasan ni dan pernafasan ni itu yang paling utama. Jadi kemungkinan akan ada dua patologi yang tiba-tiba dia tercekik dan lepas tu dia jadi sawan ataupun sebenarnya dia tercekik tapi nampak macam sawan kan. Jadi kita kena pastikan dia boleh bernafas. Boleh bernafas dan airway dia tidak tersumbat. Berapa lama posisi yang tadi tu untuk dia kebiasaannya kita biarkan sehingga dia betul-betul sedar, dia dah boleh mengawal pernafasan dia sendiri, dia dah boleh mengawal kalau dia muntah sendiri, kita akan biarkan. Tetapi ini yang saya kata tadi, apabila kita dah timekan, kita maklumkan kepada, kita akan call ambulans lah. Kalau macam ni ambulans atau kita bawa ke hospital, maklumkan kepada doktor berapa lama dia tak sedar tu. Sebab ini penting. Ini penting. Sebab kalau dia lebih daripada 5 minit, kita dah risau. Ataupun dia masih tak sedar lagi, kita dah risau. Okey. Ini antara perkongsian demonstrasi bagaimana jika berlakunya. Terima kasih banyak-banyak model kita. Terima kasih Mangsa. Mangsa kita betul-betul menikmati keadaan ya. Okey, doktor, apa pesanan yang perlu disampaikan kepada mereka di luar sana, terutama sekali yang mungkin dah tahu dah kondisi salah seorang ahli keluarga ada epilepsi. Kebarangkalian untuk terjadi ada. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu diingatkan kepada mereka supaya berjaga-jaga lebih untuk kondisi-kondisi tertentu. Kalau nasihat saya sebagai kecemasan adalah kita kena lengkapkan diri dan keluarga kita dengan pengetahuan dan skill untuk menangani kecemasan ini sendiri kan. Kerana kadang-kadang kita tahu dia dah ada masalah sawan, jadi apa langkah-langkah macam kita bincangkan tadi tu, sekurang-kurangnya biar semua dalam keluarga tu tahu supaya boleh membantu ahli keluarga kita yang mengalami. Kalau setengah perkara kita perlu ada macam safety kit semua kan. Untuk sawan ni mungkin apa yang paling simple practical yang perlu kita ada? Simple practical pada saya, simple practical adalah the knowledge untuk mengendalikan. Macam mana, sebab bila tadi saya tunjuk kepada Fitri dengan Anim, minimal sangat barangan yang kita perlukan. Cuba kita gunakan. Sebenarnya pertama sekali saya rasa kawalan panik kita. Betul. Walaupun keadaan itu tadi nampak macam sangat tenang, tapi bila ianya berlaku sebenarnya
sebenar-benarnya situasi kita sebenar. satu adalah panik sebenarnya Betul, yang betul. menyebabkan kita lupa segala apa yang kita belajar. Tapi danger airways kan? dan Kita follow breathing. itu dulu. Dia ada airway breathing. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Terima kasih Syarul banyak, Nizam yang Puteri. tak asing lagi dengan kita, selalu menyampaikan demonstrasi Perkongsian. kecemasan terutama sekali kepada anda semua untuk segmen kesihatan kita kali ini, sawan dan epilepsi. Terima kasih cabin crew membantu. Pengalaman di pesawat juga sangat penting ya. Betul. Ini antara yang saya, yalah kadang-kadang kat atas pesawat tu kita lah yang jadi. Okey, membantu doktor. Ada doktor di sini atau tidak? Okey. Kalau tidak kita lah yang kena sememangnya. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi.